Hai GMI Bethlehem, welcome to online service. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu terkasih, pertama yang perlu kita ketahui untuk sementara karena situasi dan kondisi sekarang, perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung kali ini kita tunda terlebih dahulu. Perjamuan kudus akan kembali dilaksanakan ketika kita sama-sama hadir di ibadah gereja. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat tetap scan QR barcode yang tertera dan juga dapat mengirimkan melalui transfer rekening yang telah tertera. Bapak Ibu, ibadah Jumat Agung kali ini akan dilakukan dengan konsep yang cukup berbeda dengan ibadah Jumat Agung biasanya. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah Tenebrae Jumat Agung. Apa itu ibadah Tenebrae? Ibadah Tenebrae dalam bahasa Latin artinya kegelapan atau bayang-bayang. Tujuannya adalah bagaimana melalui ibadah ini kita dapat kembali mengenang, kita kembali dapat mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dan luar biasa untuk kita dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Maka tujuannya seperti itu, ibadah ini akan dilakukan dengan penuh hikmat. Jadi Bapak Ibu, melalui ibadah Tenebrae ini juga kita dapat sama-sama dikuatkan. Kita kembali juga dapat melihat pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah untuk setiap kita. Kita persiapkan hati kita dengan baik. Kita boleh siapkan catatan kita juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. 亲爱主内弟兄姐妹们平安。 Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, 差不多有2000年前， Allah kita Yesus Kristus telah menjadi manusia dan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. 我们的上帝已经来到世上，并且到十字架上被钉死。 Pada hari ini kita bersyukur karena atas kemurahan Tuhan. 今天我们要感谢，因为神的慈爱， Kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama masuk dalam ibadah Jumat Agung kita. 我们还能够敬拜神。我们要进入今天的受难日的崇拜会。 Berserahlah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. 以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。 Mari kita siapkan hati kita, kita bersaat teduh jenak di hadapan Tuhan. 我们预备心，我们进入默祷。 Kemurahan-Mu lebih dari hidup. 你的慈爱高过生命， Dan kita percaya 并且我们相信， kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, 如果我们能够到今日， semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan. 这一切只因为神的慈爱。 Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. 我们一起来唱这首歌。 Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih
kematiannya menghidupkan kita sampai dengan saat ini. Kematiannya di atas kayu salib menggenapi semua firman-firman yang ada di dalam Alkitab. Dan kita dimenangkan dari dosa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidup. oh kami percaya Tuhan. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup, oh bawa lidah kami, lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, sebab kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan, oh sebab kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan-Mu membuat kami hidup sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang telah memenangkan kami atas setiap dosa-dosa kami Bapa. Kami sadar tidak bisa sedikit pun kami gantikan semua kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Yang dapat kami berikan Bapa hanyalah puji dan hormat kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama. Kami datang untuk menaikkan setiap pujian dan hormat kami di hadapan Tuhan. Terimalah semuanya sebagai satu persembahan yang hidup Bapa. Kami serahkan semua rangkaian ibadah Jumat Agung kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. 今日你要同我在乐园里了。 I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mengenal dan merasakan kasih Tuhan adalah kerinduan setiap orang yang mengasihinya. 认识并且感受神的爱，是我们所有渴望与他亲近的人所渴望的。 Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian lagi, dekat di salib. 我们再来唱一首歌《十字架》。
bersama-sama dari 我来到主十架前，能救主的爱吻，他赐我生命亮光，照亮我的心田。十字架，十字架，永着我的荣耀。我重罪都洗清洁，唯靠耶稣宝。salibmu, salibmu, 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 yang ku muliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Ibu, inilah anakmu. 母亲，看你的儿子。 Aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah, Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? 我的神，我的神，为什么离弃我？ I surrender all. I'll surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, aku berserah Tuhan. Aku berserah, Oh, aku berserah. aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Di hari Jumat Agung ini ya Tuhan, sekali lagi kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, pada hari ini, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang besar itu. Di hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi datang di hadirat Tuhan. Kami boleh mengenang bahwa kematian-Mu di atas kayu salib itu sungguh satu pengorbanan, suatu hadiah yang sesungguhnya tidak layak kami terima. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau mau mati bagi kami, manusia yang penuh dengan dosa ini. Sebentar ya Tuhan, ketika kami akan belajar sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau berkarya di tengah-tengah kami, agar kebenaran firman Tuhan ini juga boleh memberkati setiap kami, secara khusus jemaat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini, yang mengikuti ibadah ini secara streaming dan online. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai kedua hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih yang ada di rumah. 亲爱的，在家里的弟兄姐妹们，主内平安。 Kita sekali lagi boleh bersyukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini kita boleh mengenang kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. 我们再次感谢神，今天我们能够再次纪念耶稣2000年前钉死在十字架的日子。 Meskipun hari ini kita tidak dapat bersama-sama secara fisik, 虽然我们不能在一起， kita berjarak secara fisik, 我们身体上面有距离， tapi saya yakin dan percaya 但是我相信 Bapak Ibu dan Saudara sekalian tetap tidak berjarak dengan Tuhan. 弟兄姐妹们与神是没有距离 Saudara 的。 kita bisa dipisahkan dengan jarak, 我们可以因为距离而被离开， tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan. 但是我们和神的关系是不能被隔绝的。 Saudara, hari ini saya akan bawa kita kepada satu pertanyaan yang penting di Jumat Agung ini, 今天我要带大家认识到一个很重要的问题： yaitu mengapa Yesus harus mati. 耶稣为何为我死？ Nah, saudara, ini pertanyaan yang penting bagi kita. 这是一个对我们来说很重要的一个问题。 Saudara, jikalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini di rumah, 如果我问你们在家里看的的弟兄姐妹们， mengapa Yesus mati? 耶稣为什么要死？ Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu Saudara? 你们的答案应该是怎样？ Saya yakin dan percaya. 我相信 Secara umum kita akan berkata, 我们会说， untuk menyelamatkan kita dari dosa. 为了拯救我们从罪里。 Dan saya yakin bahwa jawaban saudara, 我相信你们的答案， saudara mengulangi apa yang pendeta kalian katakan, apa yang guru sekolah minggu katakan kepada kalian. 是在重复你们的牧师或者你们的主日学老师所说的话。 Dan seringkali kita tidak memikirkan lebih mendalam pertanyaan ini. 我们也没有再深处的再想过这件 Saudara, 事情。 sangat sedikit orang-orang Kristen yang memikirkan secara mendalam apa arti keselamatan itu. 有很少的基督徒来认真的想这个救赎的意义是什么？ Saudara, mengapa banyak orang Kristen bersikeras bahwa Yesus harus mati? 为什么有很多基督徒坚持耶稣必须要死？ Mengapa Tuhan tidak bisa berseru dari sorga, aku sudah mengampunimu. 为什么耶稣不能从天堂喊着说我已经赦免你们， Dan selesai sudah dosa manusia. 然后人类的罪就解决了？ Saudara, mengapa tidak cukup kita menjadi orang baik di dunia ini? 为什么我们当一个善良的人还是不够？ Saudara, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? 为什么耶稣一定要死在十字架上？ Saudara, ada dua hal yang kita akan renungkan pada saat ini. 今天我们要学到的有两件事情。 Yang pertama kita akan melihat bahwa mengapa Yesus harus mati? 为什么耶稣要死？ Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, dan juga Allah yang kasih. 第一，因为我们的神是圣洁的神，是公义的神，也是有爱的神。 Seluruh kepercayaan di muka bumi ini, 在这世界上的各种宗教里， pada dasarnya mereka akan berkata, jikalau engkau melakukan hal ini, jika engkau memberikan itu, engkau akan dipulihkan. Engkau dapat mendapatkan jalan ke sorga, mendapatkan jalan ke nirwana. 基本上他们都会说，你要做这个，要奉献这个，你就可以被医治，你就可以得到 Hanya 天堂的路。 kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. 只有基督教说，耶稣一定要在十字架上钉死。 Dan mereka mengatakan bahwa inilah satu-satunya cara untuk memperbaiki hubungan Allah dengan manusia. 他们说，这只是唯一的方式来修复我们跟神的关系。 Saudara, mengapa sih begitu penting kematian Yesus dan kayu salib? 为什么耶稣在十字架的死是那么的重要的呢？ Saudara, Tuhan itu kudus, saya katakan pertama. 我说，第一，耶稣是圣洁的， Tuhan maha kuasa, sempurna, dan Tuhan itu maha kudus. 上帝是全能的、完全的，也是圣洁的， Dia tidak ada dosa. 他没有罪。 Dan ini membuat rintangan bagi kita untuk menghampiri Allah. 这成为我们靠近神的问题。
Karena kondisi manusia itu dalam dosa. 因为人类的情况是有罪的， Dan ini memisahkan kita dari Allah. 这让我们与神隔绝， Saudara, ini masalah serius. 这是一个很严重的问题。 Saudara, yang kedua, 第二， karena Allah itu adil. 因为上帝是公义的， Saudara, Tuhan membutuhkan keadilan. 上帝需要公义， Baik dalam hidup saat ini maupun nanti. 无论在现在的生活或者将来的生活， Saudara, kesalahan itu harus dibayar. 每个错误都要被换清。 Dosa itu seperti kanker yang tidak bisa sembuh. 罪是好像癌症一样，不能被医治， Dan itu harus dihancurkan. 这要被毁掉。 Dan semua kita mendapatkan vonis hukuman mati. 意思说，我们每个人都判处死刑， Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang cukup baik untuk bisa mencapai sorga. 所以没有人能够自己够好到天堂， Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai sorga dengan usahanya sendiri. 没有一个人能够以他的能力到天堂。 Akan tetapi, 可是， Allah kita bukan hanya Allah yang kudus. 上帝不只是圣洁， Bukan hanya Allah yang adil. 不只是公义的上帝， Tapi Allah itu juga Allah yang kasih. 但是上帝也是爱， Saudara, Tuhan mengasihi kita. 上帝爱我们， Dia ingin kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. 他希望我们跟他有一个好的关系。 Dan selama beribu-ribu tahun kita melihat di dalam perjanjian lama. 我们看到很多年在旧约里面， Ada pengorbanan hewan untuk membangun hubungan dengan Allah. 他们跟神建立关系的时候，他们需要献祭， Sampai akhirnya Yesus Kristus dikorbankan untuk membangun hubungan manusia dengan Allah. 直到耶稣基督被牺牲出来，为了修复我们跟上帝的关系 Saudara, manusia berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah. 有罪的人类不可能寻找上帝， Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa memilih Allah yang sejati. 有罪的人类不可能会选择一个真正的上帝 Saudara,。kalau manusia yang berdosa mencari Allah, 如果有罪的人寻找上帝， saudara, dia pasti akan menemukan Allah yang palsu. 他肯定会找到一个虚 Dia 假的 pasti 上 akan 帝， menemukan Allah yang bukan Allah yang sejati. 找到一个不是真正的上帝。 Saudara, manusia kalau memilih sesuatu di dalam hidupnya sering salah. 人类在生活当中选择事情，有时候会出错。 Berapa banyak orang-orang yang memilih sekolah, dia salah jurusan. 有几个人选择学校选错专业， Berapa banyak orang-orang yang memilih pekerjaan, salah pilih pekerjaan. 选错工作， Pilih buah, salah pilih rasanya, 选 tidak 择 manis. 水果不是很甜，选 Bahkan 错。 pilih istri kadang-kadang juga bisa salah pilih, saudara. 直到选择妻子也是会选错 Nah, 的， saudara, bagaimana orang yang berdosa ini bisa pilih Allah yang sejati? 怎么可能一个有罪的人类会选择一个真正的上帝？ Oleh sebab itu Alkitab berkata 所以圣经告 bahwa 诉我们， manusia itu tidak mungkin mencari Allah. 人类是不可能寻找上帝 Jika 的。 hari ini manusia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 如果今天我们可以认耶稣成为我们的救主， saudara, Alkitab berkata 圣经告诉我 di 们， dalam 1 Korintus, 在哥林多前书 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. 若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。 Saudara, di dalam gereja Metodis, John Wesley mengatakan 在卫理公会，约翰维斯利说， kita punya satu anugerah yang namanya Prevenient Grace, anugerah yang mendahului pertobatan. 我们有一个恩典，就是悔改前得到的恩典。 Jikalau kita bisa menemukan Yesus, itu karena Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. 如果我们能够寻找上帝，那是因为圣灵在我们里面动工， Itu juga anugerah Allah. 那是神的恩典。 Saudara, yang kedua, 第二， saudara, kenapa Yesus harus mati? 为什么耶稣要死在十字架上？ Nah, saudara, yang kedua, karena hanya Yesus yang dapat menghapus dosa dunia. 第二，因为只有耶稣能够赦免世界的罪。 Saudara, siapakah Yesus? 耶稣是谁？ Saudara, Yesus adalah seorang yang satu pribadi yang sangat mulia. 耶稣是一位很尊贵的一个人， Tapi usianya sangat pendek. 但是他的年龄很短， Hanya 33,5 tahun. 只有33岁半。 Saudara, orang Amerika berkata, 美国人说， life begins from 40. Hidup itu mulai dari umur 40.
生活是从40岁开始的。 Nah saudara, Yesus belum sampai umur 40 saudara. 耶稣还没有到40岁这个年龄， Kalau di dalam ukuran orang Amerika, Yesus bukanlah orang yang bahagia. 在美国人看来，耶稣不是一个很喜乐的人。 Dan umur Yesus juga umur yang paling pendek dari antara seluruh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh filsafat dunia. 耶稣的年龄比起其他宗教创始人也是最短的。 Saudara Lao Tzu, dia berusia lebih dari 100 tahun. 老子是100多岁， Siddhartha Gautama, dia berusia 80 tahun. 悉达多哥达玛80岁多， Socrates, dia mencapai usia 68 tahun. 68岁多。 Dan Muhammad, dia mencapai usia 64 tahun. 穆罕默直到64岁。 Saudara, walaupun usia Yesus pendek, 虽然耶稣的年龄比较短， tapi Yesus telah mengisi hidupnya dengan hal-hal yang memuliakan Bapa di sorga. 但是他已经充满他的每一天，荣耀天父。 Saudara, Yesus Kristus mati bagi dosa saudara dan saya. 耶稣为我们的罪而死， Oleh sebab itu biarlah kita boleh memuliakan nama Yesus. 所以就让我们要一直荣耀神。 Kita yang seharusnya mati karena kita sendiri telah berdosa. 我们原本应该因为自己的罪而 Tapi 死， Yesus mati menggantikan kita. 但是耶稣代替我们而死。 Saudara, kematian Yesus bukan karena dia berbuat dosa. 耶稣的死不是因为他犯罪， Saudara, Kristus mati karena orang lain berdosa. 耶稣的死是因为别人的罪。 Saudara, di atas bukit Golgota hanya ada 3 macam kayu salib. 在哥哥他上有3种十字架。 Saudara, dikatakan di sini selain Yesus disalibkan ada 2 penjahat yang lain. 除了耶稣以外，还有2个犯人。 Saudara, ini Yesus dibedakan dari penjahat yang lain. 耶稣和2个犯人是不同的，被 Karena 分别出来。 Yesus bukanlah penjahat. 因为耶稣不是犯人， Tapi Yesus mati bagi orang-orang yang jahat. 但是耶稣为犯罪的人而死。 Oleh sebab itu salah seorang penjahat 所以有一个犯人 di atas kayu salib dia berkata kepada Yesus. 在十字架上跟耶稣说 Dia berkata, tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedang kau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum oleh sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Di dalam ayat 40 dan 41, saudara. 在40节和41节讲的。 Saudara, kita mengatakan bahwa Yesus bukan penjahat. 圣经告诉我们，耶稣不是犯人。 Dan lebih daripada itu, Alkitab berkata bahwa Yesus sama sekali tidak berdosa. 超过那件事，圣经告诉我们说，耶稣没有罪，是无罪的。 Saudara, kalau begitu mengapa ia harus mati? 如果这样的话，为什么耶稣要死？ Sudah jelas Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. 耶稣死是因为要赎罪我们的罪 Saudara, kita yang berhutang, Yesus yang membayar. 我们有债的，耶稣还清了。 Oleh sebab itu Yohanes mengatakan, 所以约翰说， Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 约翰福音说，看哪，神的羔羊除去世人的罪孽的。 Saudara, Yesuslah anak domba Allah. 耶稣就是神的羔羊。 Saudara, manusia tidak bisa benar kalau tidak ada anak domba Allah. 人类不能因为如果没有羔羊的话，不能成为义。 Saudara, di dalam bahasa Mandarin, kata kebenaran ini, 在汉语里面，这个义这个词， saudara, ada aksara domba di atasnya dan di bawahnya ada aksara saya. 上面有羔羊，下面有我。 Nah, saudara, manusia yang berarti tidak bisa benar kalau tidak berada di bawah anak domba Allah. 意思是说，人类不能没有羔羊之外是不能被称义的。 Saudara, kedua perampok di atas kayu salib. 2个犯人在十字架上， Yang seorang adalah orang berdosa yang tidak menerima Tuhan. 一个是有罪的，但是不接受上帝的； Yang seorang lagi adalah juga orang berdosa, tapi dia menerima Tuhan. 另一个也是有罪的，但是他接受上帝。 Mereka mati, 他们死， mereka mati, 他们死， dan Yesus juga mati. 耶稣也死。 Saudara, hanya 3
kematian ini. 有3种死： Mati, 死、 mati, 死 dan mati. 和死。 Saudara, hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang sangat berat. 十字架是一个最重的刑罚。 Saudara, sebelum disalib Yesus dicambuk. 被钉死在十字架前，他被鞭打。 Saudara, cambuk, kalau kita melihat cambuk zaman Yesus itu ada pengaitnya. 如果我们看到在耶稣时代里的鞭打的那个武器是有钩的， Saudara, kalau dicambuk kemudian ditarik, 如果被鞭打然后被拉出来的时候， saudara, maka daging itu yang menempel itu akan terkelupas dari tubuh itu. 贴着的肉会从身体里面掉出来， Saudara, betapa kejamnya hukuman yang dialami oleh Yesus. 所以那么的惨烈， Saudara, dia harus mengalami kayu salib. 他必须要接受十字架， Dan dunia ini, 并且这个世界 saudara, hanya 3 macam salib inilah. 有这3个十字架。 Oleh sebab itu di dalam bahasa Mandarin kata dunia, dunia itu terdiri dari 3 salib. 所以在汉字里面，世界的世有3个十， Saudara, 2 penjahat 2个犯人 dan Yesus di tengah. 和中间的耶稣， Saudara, apa bedanya? 他们有什么不同？ Saudara, yang seorang penjahat itu adalah mati di dalam dosa, die in sin. 有一个犯人是在罪里而死， Dan yang di tengah adalah Yesus. 在中间的是耶稣， Dia die for sin, mati untuk orang berdosa. 他为罪人而死。 Dan yang satu lagi penjahat, 另一个犯人， dia die to sin, mati terhadap dosa. 他因为罪而死。 Hanya ada 3 macam kematian. 只有3种死因， Sudah tidak ada pengertian yang lain. 没有别的意义。 Yesus yang seharusnya mati, 耶稣应该死， tapi dia secara sukarela mau mati bagi orang berdosa. 耶稣是心甘情愿为罪人而死。 Sudah bicara tentang pengorbanan. 说牺牲， Saudara, pengorbanan itu bicara tentang tindakan untuk menguntungkan orang lain. 牺牲是给别人益处的一个行为。 Saudara, ini sulit dunia bicara tentang pengorbanan. 世界要说牺牲是很困难的， Karena orang lebih mementingkan keuntungan diri sendiri. 因为很多人会看重自己的 Keuntungan 益处， golongannya sendiri. 自己群体的益处。 Untungnya buat saya apa? 对我给我的益处是什么？ Jadi berkorban itu bukan satu subjek yang enak untuk dibicarakan. 所以牺牲不是一个好说的词， Orang lebih senang mendengar tentang berkat. 很多人更喜欢听祝福。 Bagaimana saya bisa diberkati oleh 我 Tuhan. 怎么能够得到神的恩典？ Orang lebih senang bicara tentang sukses. 说成功， Bagaimana saya bisa berhasil. 我怎么能够成功？ Tapi bicara tentang pengorbanan bukan sesuatu yang mudah. 但是说到牺牲，不是一个很容易的事情。 Saudara, memang mungkin lebih mudah bagi kita untuk berkorban bagi orang yang kita cintai. 有可能我们更容易牺牲给一个我们爱的人， Misalnya sebagai seorang ayah. 比如说成为一个父亲。 Saya ada sedang makan ini. 我正在吃饭的时 Aduh, 候， ini mungkin makanan yang saya suka. 可能是我喜欢的食物， Tapi tiba-tiba anak saya baru pulang dari sekolah. Misalnya Tessa, Maksudnya- baru pulang dari sekolah. 比如说我的孩子，他放学回家， Dan dia lapar. 他很饿， Dia ingin dapatkan yang saya punya. 他想要我得到的， Walaupun yang saya punya itu 1 porsi. 虽然我得到的只有一份， Saudara, mungkin Tessa akan berkata, 可能乌尼加会说 Dad, boleh enggak saya minta?：“ 爸，我可不可以要？ Saudara, kira-kira saya kasih enggak? 我会不会给他？ Saudara, saya dengan mudah akan kasih ke anak saya. 我很容易的可以给我的孩子。 Saudara, mudah bagi kita untuk berkorban bagi orang-orang yang kita cintai. 我们更容易给我们爱的人牺牲， Atau juga mudah bagi kita berkorban untuk orang-orang yang kita tahu suatu hari bisa membalas pengorbanan kita. 我们也会更容易牺牲给一个我们知道他将来会报答我们的 Saudara, 人。 ketika kita berkorban bagi teman kita, 当我们牺牲给我们的朋友， tapi kita juga tahu 但是我们自己也知 bahwa 道， teman kita ini keluarganya kaya. 我们这个朋友是有钱的， Nah, suatu hari pasti dia akan bisa membalas. 有一天他肯定会报答我。 Saudara, tetapi Yesus berbeda. 但是耶稣不一样， Dia berkorban untuk orang yang mengasihinya,
他为爱他的人牺牲， tapi dia juga berkorban untuk orang yang tidak 但 mengasihinya. 是他也为不爱他的人牺牲。 Dia berkorban bagi semua orang, 他为所有人牺牲， termasuk yang menyangkal dia, 包括否认他的、 termasuk yang menangkap dia, 抓住他的、 termasuk yang memukul dia, 颠倒他的、 termasuk yang menghina dia, 挥辱他的、 termasuk yang meludahi dia, 吐痰他的、 termasuk yang mengolok-olok dia. 嘲笑他的， Bahkan dia berkorban bagi orang-orang yang tidak dapat membalas kasihnya. 甚至牺牲给不能回报他的爱的人。 So kitab Roma mengatakan, 我们要说， saya akan bacakan untuk kita kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10 saja. Karena itu, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah bagi seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, 亲爱的弟兄姐妹们， siapakah orang benar? 义人是谁？ Justru mungkin kita berkata orang benar itu seperti Mother Teresa 我们可以说义人是 Mother Teresa， atau seperti Mahatma Gandhi. 或者是 Mahatma Gandhi， Mungkin John Wesley ini orang benar. 可能约翰威斯理。 Atau di Indonesia mungkin kita ada Ahok 我们在印尼有阿浩， atau Jokowi 或者 presiden 是 kita. 或者是我们的总统 Jokowi， Atau mungkin orang benar itu pendeta-pendeta yang sehari-hari ini sedang berdebat 或者是现在的牧师人正在议论的， tentang virus corona. 讨论关于疫情病毒。 Saudara, mungkin kita menganggap mereka benar. 我们可以觉得他义人， Tapi Alkitab berkata, 但是圣经说， Yesaya berkata, 以赛亚书说， segala kesalehan 所有的虔诚 atau dikatakan kebenaran 义， kita itu seperti kain kotor. 我们是好像脏的布。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, 亲爱的弟兄姐妹们， siapakah orang baik? 义人是谁？ Saudara tadi kita lihat orang-orang baik, 我们刚才看到一些好 mungkin 人， orang tua kita, 可能是我们的父母、 mungkin pacar kita, 我们的男女朋友， mungkin sahabat kita 或者是我们的朋友， yang mengasihi kita. 爱我们的人。 Tapi sesungguhnya 但是其实 tidak ada orang yang sepenuhnya baik. 没有一个完全是善良的人。 Saudara, orang benar belum tentu kelihatan baik. 义人不一定看起来是好的， Tapi orang baik belum tentu benar. 但是好人不一定是义的。 Tapi mungkin orang lebih senang dengan orang yang baik. 但是有可能别人更喜欢一个好的人， Karena dia bisa menolong. 因为他可以帮助你。 Kalau dengan orang benar itu kelihatan kesalahannya. 如果跟一个艺人的话，会看出我们的错误， Makanya orang sangat sulit bergaul dengan orang benar. 所以很少人可以接触跟艺人接触。 Saudara, akan tetapi 可是 Kristus mati untuk orang yang bukan hanya orang benar, orang baik, tapi Kristus mati untuk orang yang membenci dia. 耶稣不是为义人而死，不是为善良的人死，但是为一个讨厌他的人死。 Orang yang bukan orang benar, 不是正确的人， orang yang bukan orang baik, 不是善良的人， orang-orang yang tidak saja tidak berguna, 不是没有用， tetapi juga orang yang keji, orang yang menjijikkan. 但是很残酷并且很不好的人。 Saudara, Alkitab berkata, 圣经说， Kristus mati ketika kita masih lemah. 基督死不只是当我们软弱的时候， Bukan hanya ketika kita masih lemah, 不只是当我们还软弱的时 tapi 候， ketika kita masih berdosa. 但是当我们还做罪人的时候， Bukan hanya ketika kita masih berdosa, 不只是当我们还做罪人的时 tapi 候， juga ketika kita menjadi seteru musuh Allah. 也是当我们还做神的仇敌。 Saudara, manusia adalah lemah. 人是软弱的， Ingin lepas tapi tidak bisa lepas. 他想脱离，但是不能脱 Jadi 离， dosa itu terus mengikat. 所以这个罪一直缠绕， Bukan hanya lemah terhadap dosa,
不只是软弱于罪， Saudara, manusia bisa lemah terhadap apa saja. 人类可以软弱于很多事情。 Di tengah wabah COVID-19 ini. 在这疫情病毒中， Saudara, berapa banyak manusia mati. 有很多人死。 Saya melihat katanya banyak ratusan bahkan ribuan orang mati di dunia ini. 我看到在这个世界有到100甚至是千个人死。 Bahkan katanya hanya 10 menit dibutuhkan untuk menguburkan orang yang mati karena kasus ini. 据说也只有10分钟来举行这些人死的葬礼。 Saudara, berapa tidak berharganya dan rapuhnya manusia. 我们多么的软弱，多么的没有意义。 Saudara, suatu ketika kita pasti akan mengalami kematian. 有一天我们肯定会面对死， Entah itu karena virus ini 有可能这个是因为这个病毒， atau karena hal yang lain. 或者是其他事情。 Saudara, manusia bukan hanya lemah. 人类不只是软 Tapi 弱， manusia juga adalah manusia yang berdosa. 但是人类也是有罪的。 Orang lemah tidak bisa melakukan apa-apa. 软弱的人不能做任何事情， Tapi orang berdosa bisa melakukan hal-hal yang merusak. 但是有罪的人可以毁掉一个事情， Saudara, ini lebih parah dari orang yang lemah 这更糟糕于软弱的 dan 人， lebih mendalam lagi 并且更深。 ketika kita masih menjadi musuh Allah. 当我们还做敌人， Saudara, bukan hanya aktif tapi aktif melawan Allah. 不只是我们是主动来反抗上帝。 Saudara, kalau kita sudah melawan Allah, 当我们背叛上帝的时候， kita mengadakan permusuhan dengan Allah. 我们跟上帝作敌， Sudah tidak ada jalan perdamaian bisa dikerjakan oleh manusia 没有人类可以完成的一个， kecuali Allah yang datang membawa perdamaian kepada kita. 除了耶稣亲自来到世界跟我们。 Oleh sebab itu ayat yang kita baca, satu ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan 所以我们再次念哥林多前后书5章21 bahwa 节说， dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 神是那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。 Sudah perhatikan bahwa Alkitab selalu menulis dengan cara yang sangat teliti. 我们可以看到圣经是多么的精致。 Sudah di sini tidak dikatakan Yesus Kristus tidak pernah ditulis menjadi orang berdosa. 在圣经里没有一次都说耶稣基督是有罪 Saudara, 的， kita yang berbuat dosa maka kita disebut sinners, 是我 orang 们有罪 berdosa. 是我们有罪的，所以我们被称为罪 Karena 人， itu dosa kita. 那是我们的罪。 Yesus tidak pernah disebut sinners karena Alkitab dengan teliti mengatakan bahwa Yesus menjadi dosa karena kita. 耶稣没有被称为罪人，因为耶稣是因为我们的罪而钉死在十字架。 Saudara, manusia telah jatuh dalam dosa. 人类有罪， Oleh sebab itu Yesus harus datang ke dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita. 所以耶稣一定要来到世界上赎我们的罪。 Saudara, kembali kepada penjahat tadi. 回到刚才说出来的犯人， Saudara, penjahat yang menegur temannya ini. 提醒他朋友的犯人， Saudara, dia juga penjahat. 他也是犯人， Setiap harinya juga melakukan dosa. 他每天都犯罪， Tidak tahu berbuat jahat. Tidak tahu berbuat baik. 不知道为何在做善事。 Bukan hanya orang lemah. 不只是软弱的人， Bukan hanya orang berdosa. 不只是有罪的 Tapi 人， penjahat ini juga adalah musuh Allah. 但是他也是神的仇敌。 Saudara, akan tetapi 但是 ketika di atas kayu salib, 当他在十字架的时候， dia berkata kepada Yesus, 他跟耶稣说：“ Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 耶稣啊，你得国降临的时候，求你纪念我。 Saudara, penjahat ini berkata, ingatlah akan daku. ”这话犯人说：“求你纪念我。 Saudara, ini penjahat yang masih tahu diri. ”这是还知道自己有礼貌的， Saudara, dia Mana? tidak minta diselamatkan. 他没有求神赎他， Sebab dia tahu dia jahat. 因为他知道自己很坏。 Dia berkata, ingatlah, tolong ingat akan daku. 他只是说：“求你纪念我。 Saudara, apa jawaban Yesus? ”耶稣回答什么？ So Yesus berkata, 耶稣说 hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.：“ 今日你要同我在乐园里了。 Saudara, penjahat ini belum dibaptis. ”这犯人还没有受洗， Saudara belum pernah pergi ke gereja. 还没有来到教会， Belum ngasih persembahan. 没有奉过献。
Saudara tidak pernah baca Alkitab. 他没有读过圣经， Saudara, tapi Yesus berkata, 但是耶稣说 hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 今日你要同我在乐园里了。 Saudara, penjahat ini mati dengan tenang 这个犯人平安的安息， karena dia yakin 因为他很肯定， waktu dia mati 当他死的时候， dia bersama dengan Yesus. 他会跟耶稣在一起。 Saudara, hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan 只有耶稣能够给我们救恩， karena dialah anak domba Allah. 因为只有他是神的羔 Karena 羊， dialah sang kebenaran 因 itu. 为他就是那个真理。 Saudara, ini hal yang luar biasa. 这是一个很特别的事 Jika 情。 dulu saudara dan saya adalah musuh Allah, 如果以前我和你是上 saudara, 帝 dia 的仇敌， mengasihi kita, 他爱我们， dia menebus kita. 他属我们， Apalagi sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. 更何况现在我们已经跟他和好， Saudara, bagaimana dia tidak memperhatikan kita? 他怎么可能不关心我们？ Hari ini di tengah situasi yang sulit kita alami, 在现在困难的情况下， ada ketakutan, ada kekhawatiran. 有害怕，有忧虑， Tapi kita percaya, 但是我们相信， jikalau pada waktu kita masih menjadi musuh Allah, dia mengasihi kita. 如果当我们还做他的敌人的时候，他爱我们。 Apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi anak Allah. 更何况现在我们已经成为 Pasti 他 dia 的儿女， tetap akan mengasihi dan memelihara hidup kita. 他肯定还爱我们，并且要关护我们的生命。 Saudara, pengorbanan Yesus sungguh sebuah hadiah yang tidak layak kita terima. 耶稣的救赎是一个我们不配的受的礼物。 Saudara, Tuhan mengasihi kita. 上帝爱我们， Tuhan mencintai kita. 上帝关爱我们。 Saudara, ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. 当我们还做罪人的时候，耶稣已经为我们死。 Mari pribadi lepas pribadi saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. 在家的弟兄姐妹们， Mari kita tundukkan kepala kita. 我们来低头， Di momen Jumat Agung ini, 在这受难日， mari kita sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. 我们再一次来到神面前。 Kita tahu Dia adalah Allah yang sudah mati bagi dosa dan kesalahan kita. 我们知道他已经为我们而死， Dia Allah yang mengasihi engkau pada saat tergelap yang engkau alami dalam hidupmu. 他是在我们最暗的时候爱我们的神。 Saudara, apakah hal yang terburuk yang pernah saudara lakukan? 你做过最坏的事是什么？ Apapun dosa yang paling jahat yang pernah saudara lakukan, 你做过的最大的罪， saudara jangan katakan, tapi pikirkan saudara. 不要说出来，但是只是心里想。 Apa yang paling membuat saudara merasa malu? 让你羞愧的是什么？ Dosa apa yang telah saudara lakukan yang membuat saudara khawatir untuk menemukan pengampunan? 有什么罪你已经犯了，让你担心没有得到救赎？ Pernahkah saudara melakukan atau memikirkan sesuatu yang bahkan saudara tidak bisa bagikan kepada teman-temanmu? 有没有你想过一个你都不能跟你的朋友讲的一个事情？ Karena saudara takut dia tidak akan mengasihimu lagi. 因为你害怕你的朋友不再爱你了， Karena saudara takut dia tidak akan menjadi teman terdekat dengan Anda lagi. 你害怕你的朋友不要跟你做朋友了。 Saya yakin dan percaya, 我相信 kita semua punya rahasia yang gelap di dalam hidup kita. 我们每个人都有一个很暗的秘密， Banyak hal-hal yang tidak kita dapat katakan kepada siapapun juga. 我们有很多事情不能跟任何人说出来。 Bahkan mungkin beberapa di antara kita. 可能我们中间， Saudara, kita pernah berpikir untuk bunuh diri. 我们有想过要自杀， Karena hal-hal yang kita pikirkan, hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup ini, 因为我们想的事情做出来的事情， kita rasa benci dengan diri kita sendiri karena kita bersalah dan malu. 我们很恨我们自己，因为我们自己感觉到有错、羞愧。 Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, 亲爱的弟兄姐妹们， hari ini apapun juga yang telah engkau lakukan, 今天无论你做出什么了， apapun juga yang engkau telah pikirkan, 你已经想过的是什么， apapun juga yang engkau telah katakan, 无论你说出来过的是什么， saudara ingatlah Tuhan telah mengampuni engkau dari hal-hal itu semua. 要记得上帝已经赦免你们， Dia telah mengambilnya, 他已经拿走一 dia 切， telah memakunya di atas kayu salibnya. 他已经把他们钉死在十字架上。 Apakah engkau percaya akan hal ini? 你相信这件事吗？ Kalau engkau percaya, 如果你相信， hari ini engkau datang, 今天你来 terima. 接受，
percayalah dia. 相信他。 Saudara, ini kabar baik tentang Yesus Kristus. 这是一个耶稣基督的福音。 Terima dan percaya engkau akan memperoleh kehidupan baru di hadapan Allah. 接受、相信，你会接收到一个新的生命。 Inilah Jumat Agung yang kita peringati. 这就是我们纪念的受难日。 Mari kita bersama-sama naikkan sebuah pujian. 我们一起来唱一首歌。 Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Mari kita bangun berdiri bersama, katakan dia angkatku jadi anaknya. Ku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Mari sama-sama kita katakan, bagi dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya bagi dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersuka cita karena kami mendapat bagian di dalam darah-Mu yang kudus. Darah yang membersihkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah meninggalkan tahta Bapa di sorga untuk menjadi manusia. Ya Tuhan, dulu kami adalah musuh-musuh-Mu. Kami tidak mencintai Engkau, tetapi Engkau rela mati bagi kami. Kami terbelenggu, tapi terang-Mu menghancurkan belenggu dosa kami. Dan Engkau masuk ke dalam hati kami. Dan sekarang kami boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menggantikan kutukan dan hukuman. Dan Engkau telah menggantikan dengan anugerah dan berkat-Mu yang berlimpah. Hari ini ya Tuhan, kami bukan menjadi orang-orang yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Karena ketika kami masih berdosa pun Engkau sudah mengasihi kami. Ketika kami menjadi musuh Allah, Engkau telah mengasihi kami. Dan jikalau sekarang kami sudah menjadi anak-anak Allah, kami yakin dan percaya kasih-Mu itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Dunia boleh berubah. Hari-hari ini dunia sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Mungkin sebagian kami tidak akan bisa berpikir apa yang akan terjadi ke depan ya Tuhan. Akankah hidup kami semakin buruk lagi? Akankah keadaan akan semakin buruk? Tapi kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk situasi bangsa dan negara kami hari-hari ini. Kami tahu ya Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami tidaklah gampang. Kami taruhkan presiden kami, para menteri, seluruh pimpinan yang ada di negara ini ya Tuhan. Taruhkan hikmat dan takut akan Tuhan. Ketika mereka membuat setiap keputusan demi keputusan, secara khusus ya Tuhan untuk menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Tuhan boleh menolong ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami dapat terbebas dari virus ini. Berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan terjangkit virus ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang tetap bekerja di dalam diri mereka, yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, angka kematian akan semakin menurun. Angka yang terjangkit akan semakin menurun. Angka kesembuhan akan semakin meningkat. Biarlah Engkau Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah tim medis yang saat ini berada di garis terdepan ya Tuhan. Lindungi mereka dengan perlindungan yang sempurna. Agar di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, ada damai sejahtera juga dalam hati mereka. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang boleh mengikuti ibadah ini. Ada anugerah dan damai sejahtera yang beserta dengan mereka. Mereka yang ada diam di rumah hari ini ya Tuhan, hamba berdoa, Kau jamah mereka satu persatu, dari besar sampai yang kecil, ada di dalam pimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, jaga lindungi setiap jemaat kami yang ada di rumah. Biarlah Engkau berikan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah situasi yang kami hadap di hari ini. Karena Engkau Tuhan sudah mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya, yang di rumah semuanya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福你们。 Aku haus. 我渴了， Sudah selesai. 成了。 Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， saat ini saya undang kita semua untuk menaikkan pujian Ku berserah pada Yesus. 我们一起来唱，我奉献所有。 Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, oh aku berserah Tuhan. Aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ayat kedua dalam bahasa Mandarin. 我奉献所有与耶稣虔诚夫妇主千秋，撇弃世上所有
Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. 父啊，我将我的灵魂交在你手里。 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Demikianlah digenapinya firman Tuhan. Sang terang telah datang ke dalam dunia yang gelap. Sang terang itu sendiri yang mengambil rupa seorang manusia, masuk ke tengah dunia untuk menerangi dunia yang tak berpengharapan. Sang terang itu rela menderita dan mati tersalib untuk setiap kita manusia berdosa, dan menjadi satu-satunya pengharapan yang dapat menyelamatkan umat manusia.